Apabila kita bercakap berkenaan dengan pembangunan Sabah dan Sarawak, ini cukup penting menjelang Belanjawan 2024 ini. Kita perlu lihat bagaimana perubahan terutama di Nusantara, uh, perubahannya yang cukup pantas, cukup drastik, memaksa sebenarnya Malaysia yang berada di timur Malaysia, Sabah Sarawak, untuk bersama-sama segera membangun untuk memastikan bahawa wilayah ini tidak terpinggir ataupun tersisir di pembangunan yang semakin pantas di Nusantara, di Kalimantan, ibu negara baharu Indonesia. Dan sudah tentu kita perlu teliti dokumen setahun Belanjawan 2024 ini perlu menjadi pemangkin dan juga memacu pertumbuhan ekonomi di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan menjelang Belanjawan 2024, mengumpas isu Sabah dan juga Sarawak, bersama saya menerusi Google Meet Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Arif? Baik, Alhamdulillah. Okey, Doktor, terus sahaja kepada isu kita. Kita lihat bahawa seperti saya katakan tadi, pembangunan di Sabah dan Sarawak itu perlu segera dimajukan untuk memastikan tidak ketinggalan dari pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan itu. Pandangan doktor melihat apa yang segera perlu dilakukan dalam dokumen setahun Belanjawan 2024, apa yang perlu diletakkan keutamaan utama pembangunan Sabah dan Sarawak itu, doktor? Ya, sebenarnya bila kita lihat pembangunan secara keseluruhan, sudah tentu Sabah dan juga Sarawak ini haruslah diberi prioriti. Tidak bermaksud negeri-negeri lain tidak menyumbang kepada ekonomi, tetapi kalau kita lihat potensi, sekiranya kita lihat RMK 12 dalam chapter mengoptimumkan ekonomi wilayah itu, sudah banyak dikatakan tentang comparative advantage perlu dikembangkan dan perlu utilize ya setiap negeri itu, dan Sabah dan Sarawak ini adalah penyumbang ekonomi utama, penyumbang kepada KDNK negara, dan boleh saya katakan sebagai economic powerhouse kepada negeri kepada Malaysia, terutamanya dari segi sumber. Jadi dengan sumber yang begitu banyak, sumber yang kita sumbang kepada negara Malaysia ini, sudah tentu prioriti kena diberikan kepada negeri ini, kerana banyak dari segi aspek infrastruktur itu masih lagi ketinggalan, kan. Kalau kita lihat sebelum ini bajet 2023 memang banyak, itu 6.5 bilion, dan untuk Sabah dan juga Sarawak pun dekat 5 bilion. Jadi pada pendapat saya bajet itu masih memang tertinggi kalau kita lihat dari segi rekod ya. Sebelum ini, sebab biasanya Sabah dapat 5 bilion, Sarawak dapat 4 bilion, tapi kali ini telah ditingkatkan. Maksudnya Greater Borneo Agenda itu sudah menjadi keutamaan. Tapi pada pendapat saya masih juga kecil dari segi peruntukan itu, tidak lebih pun daripada bajet kita, tidak lebih pun daripada 15% ya. Ya. Jadi apa-apa pun kalau kita lihat lawatan yang di Petua Agung pun telah jelas, begitu tebal dokumen diberi kepada Perdana Menteri tentang isu-isu infrastruktur, sekolah, hospital, dan banyak lagi isu-isu telah diberikan dengan Perdana Menteri. Jadi nampaknya keutamaan dan juga prioriti itu harus diberi kepada kedua-dua negeri ini kerana isu infrastruktur. Dan apatah lagi sekarang ini apabila kita cerita tentang pemindahan Kalimantan itu. Sebab bila dalam pemulihan pasca pandemik ini, dan juga kita masih lagi dalam pemulihan ya, kalau kita lihat secara umum data-data indikator yang kita ada itu, sebenarnya untuk mengembangkan ekonomi kedua-dua negeri ini adalah melalui meningkatkan perdagangan. Dan perdagangan ini amat berkaitan dengan infrastruktur, dan Ya. terutamanya Jalan Pan Borneo itu harus dipercepatkan. Saya rasa selepas lawatan kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong itu, sebenarnya sudah sedikit sebanyak menjadi boleh dikatakan pemangkin Ya. untuk
kerajaan pusat memberi perhatian yang lebih. Sebelum ni bukanlah tiada lebih, tapi kali ini betul-betul menjadi fokus utama sebab rangkaian jalan raya itu amat penting terutamanya kepada kedua-dua negeri ini. Dan kedua-dua negeri ini memang besar dan apatah lagi sekiranya Pan Borneo ini dapat diselesaikan dan ini akan meningkatkan perdagangan. Perdagangan akan meningkatkan aktiviti perniagaan dan sudah tentu ini mempunyai limpahan ekonomi yang positif. Jadi ini adalah aspek-aspek terutama infrastruktur. Saya rasa sudah lama banyak kali sudah kita cerita tentang infrastruktur ni ya. Setiap kali dalam belanjawan infrastruktur. Jadi dan satu lagi banyak lagi kalau kita lihat kalau isu di sini adalah berkait rapat dengan pembangunan sosioekonomi. Infrastruktur memang keutamaan kerana disebabkan kurang infrastruktur itu maka mereka tidak mempunyai akses yang efisien, akses kepada pendidikan, kesihatan, menjual barang-barang mereka disebabkan jalan dan infrastruktur yang tidak baik dan pelaburan pun agak boleh dikatakan terhad. Ya, so kalau kita ingin menarik pelaburan kepada kedua-dua negeri ini, infrastruktur memang kenalah baik. Ya, jadi memandangkan walaupun dalam bajet 2023 itu telah diberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk membuat keputusan beberapa aspek ya tentang projek 50 million dan juga desentralisasi termasuk jabatan teknik itu, bagi saya ada banyak lagi aspek sebenarnya harus dilihat terutamanya infrastruktur sebab ekosistem itu penting ya. Ekosistem untuk menarik ekosistem itu sudah tentu akan memberi titik tolak untuk menarik lebih banyak pelabur datang ke kedua-dua negeri ini. Dan sekiranya ini tidak diberi fokus utama, maka negeri ini akan same old lah, sama aja lah kan. Jadi saya rasa itu yang paling utama, infrastruktur, keutamaan terutamanya dari segi infrastruktur itu amat penting. Nah, apatah lagi sekarang ini apabila kita cerita tentang pelan ekonomi madani, kita ada pelan perindustrian baru, RMK 12 selepas kajian separuh penggal itu telah diberi keutamaan tentang mengoptimumkan ekonomi wilayah. Tapi bagi saya kena fokus dan juga kena fokus dan prioritize keutamaan hiliran itu di kedua-dua negeri ini. So, apabila kedua-dua negeri ini sudahlah dia menjadi economic powerhouse terutamanya dari segi sumber, bayangkan sekiranya diberi hiliran itu dikembangkan. Sudah tentu akan menyumbangkan lebih besar kepada negara KDNK. Dan saya rasa inilah, dan juga termasuk RMK sebab RMK 12 itu menyatakan kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau Sabah dan Sarawak ini terutamanya Sabah lah adalah negeri ketiga dari segi gaji memang amat rendah ya. Jadi Sarawak tu sudah ada kita nampak ada peningkatan yang tinggi, tapi Sabah ini masih lagi nampaknya masih rendah. Jadi ini hiliran amat berkait rapat dengan nilai tambah. Nilai tambah sudah tentu akan memberi peningkatan gaji yang lebih tinggi. Ya. Dr. Firdausi, kalau kita meneliti, saya nak tengok satu persatu ya. Doktor telah pun membuka payung yang besar dalam perbincangan kita ini, melihat kepada sektor ekonominya, kepada industri makanan, gaji, kos sara hidup dan juga modal insan sebagai contoh kepakaran. Kita nak ke sektor ekonomi terlebih dahulu. Kalau kita telitikan NIMP, sudah tentu dalam usaha untuk menarik pelaburan juga, NIMP menggariskan beberapa kluster ataupun sektor ekonomi atau kita telitikan di Sabah Sarawak itu ada CCUS cluster, hydrogen economy, termasuk juga hiliran seperti doktor sebutkan tadi, downstream untuk manufacturing dan juga tenaga boleh diperbaharui di Sabah. Bagaimana ini sebenarnya akan memacu yang perlu disegerakan dari segi pelaksanaannya untuk memacu pembangunan ekonomi, kerana kita seringkali mendengar dasar dibentangkan, tetapi selalu juga kita mendengar bahawa dari segi pelaksanaannya itu mungkin sedikit agak lewat. Mungkin perlu disegerakan untuk memastikan bahawa inisiatif-inisiatif yang
dasar yang digariskan ini, kita ada banyak NIMP, NETR, kerangka ekonomi madani yang besar, termasuklah kita nak memfokuskan kepada belanjawan 2024 yang akan dibentangkan kelak. Bagaimana ianya perlu streamline untuk pembangunan ekonomi, terutamanya yang diletakkan sektor-sektor mengikut negeri ini, Doktor? Kalau kita lihat ya, sebenarnya NIMP 2030 dan juga NETAR itu merupakan menjadikan telah memberi nada baru, alright, untuk pembangunan ekonomi dan juga strategi kita untuk menjadi jago ekonomi serantau sebenarnya. Sebab bila kita lihat NETAR itu sebenarnya memberi nafas baru pada ekonomi kita, sebab kebanyakan negara, China terutamanya, telah masuk dalam industri yang begitu pantas dari segi renewable energy dengan penggunaan bateri, ya. Jadi saya rasa kalau kita tidak mula sekarang, right, kita akan lose out. Sebab banyak pelaburan di dalam sana itu, dan kalau kita lihat dalam statement-statement daripada menteri pun mengatakan bahawa itu adalah pelaburan yang tertinggi, antara tertinggi di global, di Asia Tenggara juga, dan juga telah boleh menjanjikan employment sebanyak 23 lebih ribu. Saya rasa ini satu benda yang baik. Kita harus welcome this new energy transition roadmap. Dan juga satu lagi, NIMP itu pun juga memberi nada, menetapkan nada yang baru juga, set the tone for our new pendekatan, our new approach to economic development juga, ya. Jadi saya rasa bila kita cerita tentang perindustrialisasi dan juga NETAR ini, kedua-dua memang penting, ya, sebab sekarang dunia kebanyakan sudah move towards renewable energy, elektrik, ya, kereta pun sudah banyak kalau kita lihat, ya, banyak sudah dalam transisi menggunakan bateri, ya. Jadi saya rasa apa yang keutamaan di Sabah dan juga Sarawak ini, saya rasa banyak potensi. Di Sabah ini terutamanya kalau kita lihat dari segi carbon trading, saya rasa ini adalah satu aspek yang boleh dilihat, sebab ini adalah benda yang baik. Kalau kita lihat Sarawak itu hidrogen, ya, hidrokarbon itu telah diberi contoh yang terbaik, ya, dalam pelan ekonomi. Apabila Perdana Menteri meluncurkan pelan ekonomi madani itu diberi contoh yang terbaik, ya. Dan kalau kita lihat pun Sarawak pun telah mempunyai dasar-dasar tersendiri, dasar negeri mereka bagaimana untuk move towards renewable energy. Jadi renewable energy itu adalah benda, it goes without saying, kita kena ada titik permulaan untuk mengembangkan industri ini. Tapi bagi Sabah dan juga Sarawak, sekali lagi bila kita cerita tentang NETAR, sebab kalau kita lihat, NETAR ini adalah NIMP 2030 ini kan, kalau kita lihat sebelum ni kita pun ada juga dasar IMP, Industrial Master Plan 1, 2, 3, dan sekarang kita ada NIMP. Jadi bagi saya melihat daripada aspek-aspek historical inilah, daripada aspek-aspek sejarah ni kan, bagi saya masih juga dari segi aspek infrastruktur itu belum diberi keutamaan, terutamanya kepada kedua-dua negeri ini, apatah lagi Sarawak, apatah lagi Sabah. Ya, kalau di Sabah ini sebab potensinya adalah kita lihat oil and gas, ya, petroleum. Dia juga merupakan penyumbang utama kepada negara. Right? Jadi bagi saya oil and gas di Sabah ini memang mempunyai potensi yang begitu besar dari segi aspek hiliran. Right? Ini yang paling utama. Untuk meningkatkan nilai tambah itu, hiliran kena dikembangkan, dan hiliran kena dikembangkan antara sektor yang boleh menjadi potensi utama adalah minyak dan gas. Saya rasa ini penting. Ini penting, dan juga kelapa sawit. Kelapa sawit juga sebab kita adalah penyumbang utama, 45%, ya, datang daripada Sabah, tapi kebanyakan hiliran itu tidak berada di sini. Tapi sekarang kita pula cerita tentang NETAR, kita cerita tentang NIMP, ya, untuk mengembangkan industri. Jadi bagi saya semua ini haruslah diberi keutamaan kepada negeri-negeri yang mempunyai sumber tersebut, dan hanya fokus pada
ekosistem untuk mengembangkan hilirannya. Saya rasa itu amat penting. Saya rasa ini yang tidak berlaku kalau kita lihat daripada IMP, ada berlaku tapi amat perlahan dari segi transisi, ya. Jadi saya rasa ini harus kita beri keutamaan untuk bajet 2024. Ini apatah lagi sekarang Perdana Menteri melihat keutamaan untuk mengoptimumkan ekonomi wilayah. Ya, sudah tentu doktor, dia jadi satu kerugian apabila sumber itu ada tetapi hiliran itu barang asasnya peringkat huluan hanya berlaku di satu negeri tetapi terpaksa diekspor, dihantar ke negeri lain untuk pemprosesan produk hiliran dan sebagainya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh doktor. Pada masa sama juga kita menyebut berkenaan dengan menceburi sektor ataupun bidang baharu di Sabah Sarawak ini juga penting untuk kita telitikan dari segi kepakaran. Pandangan doktor melibatkan isu brain drain ini kerana kita mengalami masalah yang cukup kritikal. Bukan sahaja masalah dari segi guru yang nak mengajar di sekolah-sekolah di Sabah Sarawak ini, tetapi juga apabila kita nak masuk ke sektor baru, kita memerlukan kepakaran. Bagaimana dari segi nak mengatasi isu masalah brain drain ini, doktor? Ya, kalau cerita pasal brain drain ini, kalau kita lihat Perdana Menteri pun bila berada di New York pun telah mengatakan bahawa talent corp akan mengurus brain drain, ya. So, memang bukan saja saya rasa memang ada isu yang besar lah, terutamanya bila kita cerita brain drain ini. Ya, kalau di Sabah ini isu sumber manusia memang satu aspek yang paling memang serius, terutamanya dari segi untuk membangunkan sebelum brain drain, ya, untuk membangunkan sumber manusia ini pun adalah satu isu yang kritikal juga, ya, sebab disebabkan tidak mempunyai akses, tidak mempunyai infrastruktur, tidak mempunyai akses yang efisien untuk membangunkan sumber manusia di Sabah ini. So kalau kita lihat kebanyakan orang yang bekerja, orang muda yang bekerja di luar sana adalah dekat 19 tahun pun sudah mula bekerja. Jadi bermaksud ya, orangnya muda, orang muda ini bila bekerja maksudnya produktif tapi juga memberi satu message di mana saya uh, tidak mendapat pendidikan yang baik, bagus saya kerja sahaja. Right? Jadi sebelum kita cerita pasal brain drain, di Sabah pun ni banyak brain drain, ya. Banyak orang-orang Sabah yang ke Sabah dan juga Sarawak yang orang bilang berketerampilan, ya, ataupun kompetitif tapi tidak berada di Sabah, menyumbang di negeri dan ataupun di Malaysia, ya. Jadi bagi saya pertama adalah untuk mengurus dahulu pembangunan sumber manusia ini. Sekarang ni kita cerita tentang TVET. Ini perkara yang baik. TVET memang sebenarnya memberi juga nafas baru untuk meningkatkan sumber manusia kita yang lebih kompetitif dan juga menjadi pekerja yang mahir atau separa mahir dan ke atas, ya. Jadi ini saya rasa penting. Jadi di Sabah ini saya rasa masih lagi isu ini, saya rasa TVET ini belum berkembang dan mempunyai potensi yang cukup besar. Right? Sebab kalau kita ingin cerita tentang industrialisasi, sektor pembuatan ingin dikembangkan dengan separa mahir dan juga mahir, maka kita memerlukan TVET. Right? Kita memerlukan TVET untuk menyumbang dan juga menyalurkan sumber-sumber manusia itu ke industri ini. Jadi ini penting, alright? Tapi brain drain itu memang juga ada, tapi biasanya brain drain ini ialah kadang-kadang kita susah juga ingin katakan janganlah kerja tempat lain, kita kerjalah di Sabah, menyumbang kepada negara. Tapi aspek brain drain ini berlaku di mana sahaja pun, negara China kah, negara Taiwan kah. Jadi bagi saya paling utama kita perlulah kalau boleh yang terbaik, sebab kita ada talent corp, kita ada agensi yang tertentu untuk mengurus brain drain ini. Jadi kita harus bawalah mereka kembali. Ya, doktor, melihat kepada seperti doktor katakanlah isu-isu brain drain ini, saya dah menemu buah pakar teknologi pertanian sebenarnya. Kalau kita ambil contoh Sabah Sarawak, banyak hasil buminya, pertaniannya apabila diadaptasi teknologi, mungkin orang muda itu lebih berminat untuk menyertai ataupun bersama dalam industri pertanian, menangani isu krisis makanan secara bersama menggunakan pakai teknologi dan sebagainya. Menyebut berkenaan dengan pembangunan di peringkat negeri
ini juga, saya nak bawa perbincangan kita sedikit kepada kerajaan negeri kerana sudah tentu kita tidak boleh meletakkan sepenuhnya di bahu kerajaan persekutuan, tetapi pada masa sama kita memerlukan kerajaan negeri yang proaktif, yang sentiasa memikirkan dari segi pembangunan, tidak hanya tertunggu apa yang kerajaan persekutuan nak umum. Jadi ini penting juga untuk kita telitikan. Bagaimana pentingnya pandangan doktor melihat kepada kerajaan negeri, terutama kalau kita cakap dalam konteks Sabah dan Sarawak ini, untuk bertindak lebih proaktif, mencari penyelesaian, mencari peluang yang ada di sebalik mungkin kelemahan ataupun di sebalik kekurangan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tetapi di sebalik itu ada peluang yang boleh diterokai, yang meletakkan kerajaan negeri itu lebih efisien di hadapan untuk meletakkan negeri ekonomi negeri pada tahap yang lebih baik. Pandangan doktor? Ya, saya setuju dengan Haris. Sebenarnya apa-apa pun, walaupun kerajaan pusat itu menentukan dasar, merencana bagaimana untuk membangunkan ekonomi, tapi akhirnya kita kena juga lihat kepada kerajaan negeri. Ya, sudah tentu kalau di Sabah dan juga Sarawak ini memang mereka mempunyai dasar-dasar mereka yang tersendiri. Ya, Sarawak dasar mereka adalah memulihkan semula ekonomi untuk selepas pasca COVID-19 dan juga ingin menjadi negeri yang berpendapatan tinggi. Bagi Sabah pula, kalau kita lihat kita ada plan Sabah Maju Jaya. Ya, kedua-dua negeri ini memang ingin membangun, ya, tapi pada masa yang sama juga memang betul lah seperti mana yang kita cerita sedikit sebanyak sebelum ini, yaitu berkaitan dapat dengan desentralisasi. Ya, dan desentralisasi ini sedikit sebanyak menyebabkan kerana birokrasi dan juga melambatkan pembangunan. Namun sekarang ini kalau kita lihat banyak sudah majlis-majlis tindakan ekonomi dan juga majlis pembangunan projek persekutuan di negeri, banyak majlis yang ada dan juga jawatan kuasa yang telah diwujudkan ya untuk memastikan projek-projek dapat dilakukan dengan baik. Bagi saya pertama bila kerajaan persekutuan merencana satu plan pembangunan ekonomi kan, pada masa yang sama juga mereka telah membawa kerajaan negeri sekali untuk melihat apakah aspek-aspek pembangunan yang terbaik untuk negeri tersebut. Dan pada masa yang sama juga kerajaan negeri perlu mewujudkan dasar mereka sendiri bagaimana untuk membantu ataupun bekerjasama antara satu dengan yang lain. Ya, jadi bagi saya dalam kerajaan negeri sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini kalau di berita-berita yang kita ada mereka amat rancak dari segi untuk mewujudkan plan baru SMJ yang Sabah Maju Jaya yang selepas kajian separuh penggal RMK 12 plan penting untuk pembangunan ekonomi di negeri ini. Ini yang kita dapat lihat ya. Jadi ya bagi saya pertama adalah perancangan kerajaan negeri itu. Right? Perancangan kerajaan negeri itu amat penting. So kerajaan pusat tidak tahu segalanya sebenarnya. Dia memberi satu overview yang besar. Right? Okay, kita harus meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan sumber manusia dan hiliran. Tapi dari segi aspek mikro dalam negeri itu masih juga negeri yang boleh tentukan dan juga negeri yang lebih tahu sebenarnya apa yang terbaik untuk negeri. Plan RMK 12 itu mengoptimumkan ekonomi itu menjadi satu chapter yang utama dan untuk memastikan pembangunan ekonomi negeri Sabah dan juga Sarawak, bagi saya koordinasi itu amat penting. Sebab dalam semua rancangan kita lihat daripada rancangan Malaysia pertama, kedua, terutamanya 10, 11, 12, ya, banyak di-highlightkan tentang coordination antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Walaupun kerajaan negeri ini kadang-kala dia mungkin berbeza pendapat dengan kerajaan pusat, tetapi ialah kuasa itu banyak pada kerajaan pusat ya. Jadi itu yang menyebabkan masalah coordination. Jadi itulah disebabkan mengapa pentingnya desentralisasi itu diberi kepada kerajaan negeri. Nah, walaupun diberi desentralisasi ya kepada kerajaan negeri, ini yang dia punya isu utama Haris, yaitu capacity. Okey, kita beri kuasa kepada kerajaan negeri, tapi rupanya capacity building, capacity tidak ada.
Jadi bila kita beri kuasa itu dia kena ada capacity building juga, right? Bila kita bagi tak bagi jabat kuasa itu kepada contohnya untuk buat keputusan tentang jalan raya kan atau membuat uh, aspek infrastruktur, tapi pada masa yang sama Raja Negeri juga harus diberi training, upskilling untuk memastikan mereka membuat keputusan yang terbaik berkaitan dengan infrastruktur di Sabah dan juga Sarawak, di negeri mereka tersendiri. Jadi ini juga satu aspek yang harus dilihat ya. Walaupun desentralisasi itu saya lihat secara gradual akan berlaku, Ya. right? Tapi pada masa yang sama juga capacity building kepada penjawat-penjawat awam ini juga penting. Right? Tapi kerajaan negeri, kalau kita lihat Sabah dan juga Sarawak, kita kena akui jugalah. Kalau kita lihat bajet pembangunan itu, contohnya 6.5 bilion ini, kalau kita lihat tahun lalu ya, 9 bulan daripada Januari sehingga September, kalau kita lihat perbelanjaan itu tidak sampai pun, perbelanjaan itu hanya 1 bilion lebih ya. Maksudnya hanya tidak sampai pun 60% ataupun separuh. Sebab dalam pembangunan RMK 12 itu ada ditetapkan timeline dalam kedua patut at least separuh telah siap, tapi tidak. Jadi ada dua perkara Haris. Pertama, kerana birokrasi lambat, alright? Kerana koordinasi, kerana kena ada approval dan pelbagai. Yang kedua, mungkin mungkin daripada perancangan dalam kerajaan negeri itu mungkin isu koordinasi juga, right? Jadi bila tidak ada perancangan, tidak dihantar kepada kerajaan pusat ataupun lambat, jadi ini juga boleh menyebabkan proses pembangunan itu dan juga penggunaan duit itu pun lambat juga, tidak fully utilized oleh kerajaan negeri. Ya. Jadi banyak ya sebenarnya kalau kita lihat kalau kita ingin lihat perancangan kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Tetapi asasnya Haris, in the end of the day, desentralisasi kena berlaku. Ya, betul. Ya, sudah tentu harapan yang tinggi diletakkan oleh rakyat sebenarnya untuk melihat belanjawan 2024 ini menjadi katalis pemacu kepada pembangunan ekonomi dan juga terutama sekali dalam bentuk penstrukturan ekonomi di Sabah dan Sarawak terutamanya. Kita tidak mahu dua negeri ini ketinggalan di sebalik pembangunan apa yang berlaku di IKN Nusantara, ibu kota baru Indonesia itu di Kalimantan. Ini merupakan titik dan juga langkah penting untuk Malaysia juga keluar dari perangkap negara berpendapatan sederhana. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, berkongsi pandangan cetusan idea melihat menjelang belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober nanti. Teruskan bersama dengan Esra Awani, kita akan terus memberi fokus isu-isu dan juga penyelesaian kepada perkara permasalahan yang berbangkit pada ketika ini dan apa yang perlu disenaraikan dalam belanjawan 2024. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.